terpaksa menunggu lama untuk melintas jalan. Mengharapkan ihsan pemandu untuk memperlahankan kenderaan kerana jika tidak, maut menjemput. Belum tiba waktu puncak namun terasa kesukarannya. Penduduk di Pekan Subang, Selangor mengharapkan mekanisme lintasan yang lebih baik. Bersama wartawan kami Muhammad Syamsul Ishak dalam Lambaian Seberang. Jalan Pekan Subang. Budak sekolah ada, kanak-kanak ada, orang tua ada, orang asing ada. Sebab pagi-pagi tu kalau macam pukul 5 ke pukul 4 tu banyak busy. You tengok dekat Bonggor tengah tu kadang ada sampah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kita terlalu banyak. Macam penat lah sebab dekat sana kan tu kereta sangat laju tau. Pekan Subang merupakan sebuah kawasan penting yang terletak di laluan jaringan jalan raya yang menghubungkan beberapa daerah utama seperti Desa Subang Permai, U3, U5, U6 dan Subang. Kedudukannya yang menghubungkan Jalan Kampung Baru Subang dan Jalan Pekan Subang menjadikannya sebagai laluan utama pergerakan kenderaan yang melibatkan lokasi-lokasi ini. Jalan Pekan Subang. Subang ke Pekan Subang ke Subang Perdana semualah. Sebelah kawasan sana nak pergi ke sekolah Cina lah. Boleh hala ke Shah Alam dan kanan ke Sungai Buloh. Titik sentuhan menerima aduan tentang jalan ini yang melibatkan beberapa aspek. Antaranya, penduduk mengeluh kesukaran yang dihadapi terutamanya untuk melintas jalan. Masalah lain yang turut disentuh adalah pembuangan sampah merata-rata oleh individu tidak bertanggungjawab. Ini adalah pemandangan biasa yang berlaku di Seksyen U6 berhampiran dengan Pekan Subang pada waktu ini sekitar jam 12.30 tengah hari, menghampiri waktu puncak. Penduduk di sekitar kawasan Pekan Subang ini iaitu di Kampung Melayu Subang dan juga Kampung Baru Subang meminta untuk diadakan satu kemudahan bagi mereka melintas jalan di sini. Ini kerana mereka terpaksa setiap hari berhadapan dengan situasi sukar untuk melintas jalan terutamanya apabila melibatkan bilangan kenderaan yang banyak di waktu puncak pada waktu pagi, tengah hari dan juga petang. Sesuatu perlu dilakukan. Kami ke lokasi bagi mendapatkan gambaran sebenar tentang keluhan dan dakwaan tersebut. Aduan utama adalah kesukaran melintas ke seberang jalan, yakni dari Kampung Melayu Subang ke Pekan Subang. Isunya, laluan sepanjang lebih 1 kilometer yang digunakan orang ramai untuk melintas ini langsung tiada kawalan trafik yang memudahkan serta dapat menjamin keselamatan mereka. Berbahaya jugalah sebab kita nak melintas, so tak ada jantas, tak ada bonggol kereta laju-laju, bahaya jugalah. Ambil kadang-kadang ada 10 minit juga berdiri nak tunggu, nak melintas ke sebelah lagi satu. Selekor tu depan tu traffic light tapi diorang tak berhenti pun. Selain itu, penduduk serta orang ramai terpaksa menyeberang jalan ini untuk ke pondok menunggu bas dan laluan ini juga merupakan laluan utama bagi pelajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Subang serta Sekolah Kebangsaan Subang Bestari. Berdasarkan tinjauan kami, memang terdapat lampu isyarat di simpang berhampiran, namun agak jauh justru ia bukanlah pilihan orang ramai untuk menggunakannya. Melintas di laluan lampu isyarat ini lebih selamat, namun disebabkan jaraknya itulah, pengguna biasanya akan melintas jalan di kawasan yang lebih hampir walaupun berisiko. Jarang ada sebab traffic light tapi long queue. Sikit kan condong sini. So masa kalau kereta lalu cepat dari sebelah kiri menghala ke Subang Airport. So kalau orang nak melintas tu agak berbahaya jugalah. So masa persekolahan pagi, seksyen pagi, tengah hari atau lepas tu lebih kurang pukul 6 petang. Kesusahan ini lebih dirasai terutama kepada pengguna jalan yang lebih berumur, wanita dan kanak-kanak. Adalah segelintir yang kemalangan. Okey, melibatkan apa? Ada yang melintas tengok kereta laju macam tu lah. Kanak-kanak ke orang tua ke? Budak sekolah ada, kanak-kanak ada, orang tua ada, orang asing ada.
Justru satu mekanisme baru dipinta oleh penduduk serta pengguna jalan ini bagi menjawab keluhan mereka. Kami menyusuri laluan berkenaan bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci. Mereka merayu disediakan lampu isyarat pejalan kaki, bonggol ataupun lintasan belang bertujuan sekurang-kurangnya untuk memperlahankan kenderaan yang lalu lalang. Kalau nak minta zebra crossing kat sini, sebab di sini ada bangsa, pokoknya ada bangsa. So, orang kalau nak turun sini, nak cross the road, ada zebra crossing. So, kita orang minta zebra crossing tu ada sini, baiklah. Zebra crossing dengan jejentas. Untuk mengkaji kesan jika kaedah keselamatan untuk berjalan kaki ini diwujudkan, kami bergerak kira-kira 100 meter ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Subang. Keadaannya lebih kurang sama. Berhampiran dengan simpang 4, ada selekor untuk trafik yang berterusan. Namun, kenderaan di kawasan ini dipandu lebih perlahan disebabkan bonggol yang dibina. Pejalan kaki yang sering menggunakan laluan di Pekan Subang ini amat berharap agar disediakan kemudahan yang sesuai demi keselamatan diri mereka. So, kita kena jaga. Macam I pun pernah lah satu kali takut kereta itu hampir dekat. Kalau melintas, kita kena tunggu traffic light lah. Itu pun lambat juga. Lagi ini, jalan ini kan, kereta laju sangat. Kita kena jaga sikit. Harapan saya semoga disediakan lampu isyarat untuk memudahkan lagi orang melintas, terutamanya masyarakat di sinilah. Semoga ada pihak yang sudi mendengar dan menghadirkan suatu sinar buat mereka. Muhammad Samsul Ishak, Titik Sentuhan, terus bertindak. Kepada pihak yang terlibat dimohon tampil membantu penduduk dan pengguna jalan raya yang terlibat dan semoga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan kadar yang segera. Jangan ke mana-mana, Titik Sentuhan akan kembali selepas ini. Kes denggi yang kian meruncing menggusarkan hati penduduk. Dengan purata lebih 1,000 kes setiap bulan sejak Januari lalu, daerah Petaling Jaya menjadi lubuk wabak ini. Dan siapa yang seharusnya bertanggungjawab mempantrasnya? Wartawan kami Zai Hafiz Zaidi ada jawapannya. Kita ikuti Pembunuh Senyap. Kalau you tak percaya, you duduklah sini pukul 7 malam. Nyamuk datang gigit-gigit. Padahal matahari ada lagi, macam mana boleh nyamuk ada? Kalau dah sembuh. Sebab apa? Semburan dia ke? Kematian dekat sini tak silap. Ada jugalah. Ada jugalah kes denggi. Banyaklah. Macam saya ada cucu dengan kesihatan dia selalu asyik-asyik menyebabkan demam. Lepas tu nyamuk memang banyaklah. Kalau kita air bertakung ke apa kan, memang cepatlah merebak dia punya jentik-jentik tu. Statistik menunjukkan negeri Selangor mencatatkan jumlah kes tertinggi dengan 219 kes harian dan lebih 16,000 jumlah kes terkumpul sehingga Februari 2015. Apa punca sebenar penyakit bawaan nyamuk Aedes ini? Dengan jumlah kes tertinggi denggi di Malaysia, Selangor mencatatkan rekod kematian yang membimbangkan. Apakah punca penyakit ini? Adakah disebabkan oleh semula jadi ataupun sikap manusia? Titik Sentuhan terus bertindak cuba merungkai peningkatan wabak denggi yang semakin parah di lokasi sekitar Petaling Jaya Selangor. Dengan jumlah 8,478 kes sepanjang tahun 2014, daerah ini menjadi salah satu lokasi panas wabak yang tidak diundang ini. Lokasi tumpuan kru Titik Sentuhan adalah di sekitar kawasan perumahan Taman Medan Baru yang terletak di PJS 2. Lalu ada orang yang meninggal kes-kes denggi lah. Saya harap pihak penguatkuasa MPPJ menguruskan untuk mengawal denggi lah.
Menerusi tinjauan awal di sekitar rumah bangsa 5 tingkat ini, kami dapati saliran perparitan tidak diselenggara dengan baik dan menyebabkan air bertakung. Section 14 ada seorang muda lah, umur dia 23 tapi baru dia meninggal. Kerana denggi. 3 hari lepas tu dia sudah meninggal. Tapi sini ada sekarang kawasan Taman Medan yang paling ada masalah ini. Tapi kita berminta kepada penduduk-penduduk pun sama juga. Kita punya kawasan kita nak jagalah. Keluhan dan rungutan penduduk menunjukkan Aedes kian menjadi ancaman utama bagi masyarakat setempat. Hasil tinjauan kami mendapati kawasan perumahan ini dicemari sampah sarap yang menjadi potensi tempat pembiakan jentik-jentik dan nyamuk Aedes. Tapi bila sampah banyak, itu itu longkang-longkang kena sumbak, itu mungkinlah akan ada denggi. Dekat sini ada yang kena denggi? Ya? Sudah ada lah yang dekat sini yang kena denggi? Itu tak pasti. Cuma dengar ada orang kena denggi, MPPJ datang dia buat fogging, itu aja. Itu. Dakwa penduduk sampah sarap yang tidak diurus baik selain lokasi perumahan ini yang terletak berhampiran dengan loji kumbahan menggalakkan kehadiran nyamuk Aedes. Sikap segelintir penduduk yang kurang prihatin dan tidak bertanggungjawab menjaga persekitaran kediaman juga antara penyumbang kepada peningkatan kes denggi ini. Melalui tinjauan di kawasan berhampiran, kami dapati terdapat beberapa buah lot kedai yang tidak diselenggara dengan baik selain tayar-tayar terpakai dibiarkan begitu saja. Lebih parah, kes demam denggi yang berlaku di kawasan ini turut membawa maut. Kita bukan tak ada gotong royong, kita pun ada gotong royong kat situ. Tapi nyamuk tu datang balik. Lagi satu, kalau you nak fikir betul-betul lah, tempat ni dekat dengan loji. Loji sebelah tu je. Mestilah nyamuk tu datang kat sini. Lagi manhole semua, sarang dia apa. Kru titik sentuhan turut meninjau ke Pangsapuri Mentari Court yang terletak di PJS 9. Difahamkan lokasi ini merupakan hotspot kes denggi di kawasan Petaling Jaya. Dakwa penduduk kawasan ini berdepan dengan risiko denggi disebabkan jadual kutipan sampah tidak teratur selain kurang pemantauan di kawasan pembinaan berdekatan. Sembuh tu selalu ada lah. Bau-bau ni pagi-pagi pun ada orang sembuh. Dalam pukul 6.30 kan. Petang pun ada. Pasal ambil langkah berjaga-jaga lah. And sebab kawasan sini makin teruk lah. Sebab depan rumah penciran baru saja kena. Dalam minggu lepas dia tahan urat, ibu pada ni baru lepas keluar daripada hospital. Kena kawasan bersekitaran rumah, dalam rumah pun kita kena bersih lah selalu kan. So kena buat pembersihan. Kalau sibuk hari kerja biasa, hari minggu kita akan kemas lah gotong royong apa ke kan. Pembiakan nyamuk Aedes juga berpunca dari pembinaan bangunan-bangunan sekitar Lembah Kelang yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Berdasarkan maklumat daripada pihak Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, terdapat 38 lokaliti hotspot yang dikenal pasti menjadi lubuk denggi ini. Antaranya di sekitar perumahan Gugusan Siantan, Seksyen 15, Kota Damansara, ekoran daripada 10 aduan kes denggi yang diterima dalam tempoh sebulan. Menurut wakil pihak MBPJ, semburan racun jentik-jentik dilakukan di tempat-tempat takungan air sebagai langkah pencegahan awal pembiakan nyamuk Aedes. Hasil pemantauan oleh Unit Kawalan Vektor Jabatan Kesihatan Persekitaran MBPJ mendapati jika tempat pembiakan Aedes ini tidak dimusnahkan, risiko untuk kes denggi menular amatlah tinggi. Pada tahun 2014 saja, MPPJ telah mencatatkan kes denggi sebanyak 8,478 kes dengan kita mengenakan kompaun lebih kurang 798 kompaun di atas berbagai kesalahan yang dilakukan oleh sama ada pemaju, peniaga, penduduk dan semua yang berada di kawasan PJ. Begitu juga pada tahun 2015 pada bulan Januari dan bulan Februari kita telah mencatatkan lebih kurang bilangan kes Januari 979 dan bilangan kes sepanjang Februari 930 dan setakat ini kita telah mengkompaun lebih kurang 122 kompaun yang kesalahan yang dilakukan sama ada oleh pemaju, pemilik rumah dan juga peniaga-peniaga yang terlibat
yang boleh menyebabkan pembiakan Aedes banyak berlaku di Petaling Jaya. Inisiatif MBPJ menubuhkan task force bermula Januari lalu menerusi Jawatankuasa Aedes peringkat negeri dengan objektif sasaran penurunan denggi merupakan salah satu langkah efisien. Ternyata, proses penyemburan racun hanya memberi impak sementara dan bukanlah jalan penyelesaian bagi menghapuskan nyamuk Aedes. Sebaliknya, sikap prihatin terhadap persekitaran adalah tunjang utama bagi menyelesaikan masalah ini. Bak kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Zai Hafiq Zaidi untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Tidak adil rasanya untuk kita menyalahkan pihak yang berkuasa dalam menangani kes denggi ini kerana kesedaran dan kerjasama penduduk lebih penting bagi memastikan peratusan kes denggi tidak terus meningkat. Ingat, denggi membawa maut. Sekian dahulu paparan kami untuk malam ini dan kepada anda yang ingin menonton kembali rancangan kami, sila ke myclick.rtm.gov.my ataupun muat turun aplikasi RTM Mobile di telefon pintar anda. Teruskan menghubungi kami untuk sebarang permasalahan di sekitar komuniti anda dan jangan lupa untuk menonton Nasional 8 selepas ini. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Dengan itu, salam hormat daripada saya, Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Thank you.